أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, saya rasa dah kurang 3 bulan lebih saya tidak ada mengeluarkan apa-apa video, kerana sebelum tu berterutan saya keluarkan video-video kisah-kisah benar yang tak masuk akal, dan Alhamdulillah sehingga hari ini ramailah orang yang para pelayar, kawan-kawan yang tengok dan nak tahu cerita apa yang mendengar apa yang saya ceritakan, kisah-kisah perjalanan saya bersama dengan rakan-rakan saya sewaktu kami di Langkawi. Dan yang terakhir sekali yang saya kisahkan adalah akan cerita Datuk Aidit hantar kitab tu ke Madinah. Lepas tu dah habis, saya ada kes dengan Warna Porto Malai dengan General Manager dia, di mana akhirnya dia hilang jawatan tu dan diantar pulang ke Genting Highland, itu di Kuala Lumpur. Dan Alhamdulillah ternyata benar seperti ungkapan tu, this dog will make the mountain move. Dan itu yang berlaku kepada General Manager Awana Porto Malai, itu John. Kerana dia tak honor kita punya kontrak lah. Itu sebabnya saya mempertahankan hak saya. Alhamdulillah saya menang kes tu. Dan selepas tu saya balik ke Tanah Besar lah. Sebab Langkawi itu pulau, dan saya balik ke Tanah Besar. Dan situ bila saya balik ke Tanah Besar, saya terus balik ke negeri kelahiran saya, iaitu State of Nine. Agak-agak tuan-tuan tahulah apa yang dimaksud dengan State of Nine. Kerana kat dunia ni ada satu saja negeri yang bermula dengan angka. Lain tu macam kita ada Kedah, ada Perak, ada Johor, ada Terengganu, ada Kelantan, Selangor, Sabah, Sarawak, semua nama. Dan berbeza dengan negeri kelahiran saya, iaitu State of Nine ataupun Negeri Sembilan. 9 tu sebenarnya angka je, sebab dia merangkumi 9 daerah. Dan pengesahan tentang State of Nine tu ataupun Negeri Sembilan tu pun telah saya tuliskan di dalam blog saya. Lama dah kisah tu, saya dah tulis panjang dah. Kenapa Negeri Sembilan, dan banyaklah saya buat penulisan tentang cerita-cerita tu. Tak apa, kita tinggalkan cerita tu. Tapi pada siapa yang nak baca, bolehlah beli blog saya tu. Dah mungkin dah awal tahun 2012, 2013. Saya dah tulis dah banyak lah. Permulaan dia, macam mana kisah dia, semua saya dah tuliskan. Tapi yang saya nak tegaskan, nak terapkan dalam video saya adalah perjalanan saya. Setelah saya balik ke Negeri Sembilan, saya menetap di Seremban lah. Alhamdulillah, masa tu Kamardin masih lagi di Langkawi, Amin di Langkawi,
dan berpisahlah kita untuk sementara waktu. Dan alhamdulillah kat Seremban tu saya tak tahu pula saya pindah ke Seremban berjiran pula, tak adalah jiran, I mean satu kawasan lah, satu taman dengan Aidit, Haji Aidit. Dan selalulah saya kereta tu bising tu. Dan selalulah saya berhubung dengan Haji Aidit. Dan selalulah saya dijemput saya ke pejabat dia. Tapi tidaklah hari-hari. Dan pada sampai awal tahun 2013 tu lah. 2003 tu saya dah ada di Seremban pertengahan tahun tu. Saya dah daftar anak-anak sekolah semua dah pertengahan tahun. Okeylah. So saya memang tak ada apa lah. Saya tak ada kerja apa. Tidak ada pendapatan. Cuma yang kita bekalkan apa duit lebihan yang saya dapat dengan kontrak di Awana Porto Malay itulah. Yang dapat membantu saya untuk sementara untuk memerlukan penghidupan. Jadi dalam perjalanan tu okeylah. Sebelum ni saya pun beritahu yang Datuk Aidit ni dia bernaung dengan Datuk Kelana Putera, itu Undang Luak Sungai Ujong. Jadi nak jadikan cerita, masa tu Datuk Kelana tu belum lagi dia dah ditabal tapi dia belum buat kerjaan. Kerjaan tu macam adat istiadat dia lah. Adat istiadat dia tu. Jadi Datuk Aidit melibatkan saya di dalam program dia lah. Dalam kerja-kerja dia tu. Untuk membuat kerjaan yang teramat mulia Datuk Kelana lah. So okeylah, saya bantulah dia kan. Bantu-bantu tu okeylah. Sampailah kita buat kerjaan tu lah. Tapi yang anehnya di dalam masa tu, setelah berapa tahun saya tak pernah jumpa Simon. Tapi ada satu malam tu, masa dalam kerjaan tu, tak silap saya 5 hari. 5 hari. Dan satu malam tu untuk tetamu luar, saya nampak Simon dan adik dia. Zainal. Sebelum saya nak cerita tu, sebelum kes pekerjaan tu, saya pernah dibawa menghadap lah oleh masa tu Aidit telah dianugerahkan gelaran Datuk. Dia first class Datuk lah. Yang dia selempang dia kalau orange tak silap saya. Kalau biru dia second class. Orange ke merah macam tu lah. Orange, saya rasa orange. 9 ni ada tu. Kat selempang tu orange. I mean first class Datuk lah. Sebab dia ada first class Datuk, dia ada second class Datuk. So biru tapi dua-dua pangkat sama lah. Tapi bila among dia orang, dia tengok lah selempang ni, ni first class. Ni biru ni second class. Jadi Datuk Aidit tu dia dapat first class Datuk. Jadi ada satu ketika tu sebelum istiadat kerjaan tu, Datuk Aidit ada beritahu, dia pernah brief lah kepada Yang Teramat Mulia tentang saya, tentang perjalanan saya. So saya dipanggil lah untuk menghadap dia. Saya mau pergi lah, saya biasa je. Dan Tok Kelana ni, yalah kita address dia Yang Teramat Mulia je lah. Kalau ni kita biasa-biasa panggil Datuk je lah kan. Jadi bila kita dah biasa, kita panggil dia Datuk je lah. So saya ceritalah semua perjalanan saya, sehingga apa perjalanan saya tentang dengan Simon semua ni lah. Tapi sebelum kejadian tu juga, masa di Seremban, saya pernah beritahu Datuk Aidit pasal projek Ken Peddler. Ken Peddler ni cerita awal sekali. Kalau tuan-tuan dengar, kisah awal lagi.
Saya dah ceritakan kisah Ken Pedler dengan projek dia yang dia panggil Nomad, yang diistilah sebagai initialist drive. Macam tu lah, something like that. Tapi kita panggil dia Nomad. Nama dia Nomad. Yang boleh mendatangkan, boleh produce electricity lah. Dengan menggunakan kuasa air. Kalau yang dulu-dulu tu kan yang bicycle tu, dynamo tu, macam tu dynamo. Sebab tayar pusing dekat tu, tu dia keluarkan lampu. Tapi yang initial drive yang apa dia panggil Nomad ni, dia lain sikit konsep dia. Konsep dia macam kita punya ni lah, world lah, kita punya dunia. So saya pun telah beritahu Tok Adit. So saya beritahu Tok Adit, I think this the brief je lah, that this project is good. Jadi saya lupa macam mana saya boleh dapat kontak Simon. Kalau tak silap saya, mungkin saya berhubungan dengan Don ke. Saya lupa macam mana saya dapat temukan Simon dengan Datuk Adit. So nampaknya Datuk Adit berminat lah, sebab dia engineer kan. So dia berminat lah nak tahu lebih lanjut pasal produk Nomad dari Ken Pedler tu. So saya dah buat arrangement sekali lah dengan dia. Saya kenalkan dia, jumpa Simon semua. Tapi masa tu lah Simon dengan saya pun dia malu-malu alah saya. Tapi saya tak apa, saya beritahu Simon, okay, this is Datuk ID, cakap dia, okay, this is project is good, you go ahead. So saya lepas tangan lah. Lepas tu saya tak masuk campur lah. Lepas tu Datuk Edit pun tak ada brief saya pasal apa, tak ada. Jadi hilang lah cerita tu. Jadi bila lepas tu sampailah masa kerjaan tu, tu kerjaan saya nampak Simon, saya tegur jugalah, Simon, how are you? Fine, dia cakap. Dengan Zainal lah. Lepas tu baru saya tahu Datuk Aidit yang jemput dia untuk datang. Dan rupa-rupanya Datuk Aidit pun dah bawa Simon dan Zainal ni menghadap Yang Teramat Mulia. Begitulah kisahnya, dan dia pun telah bercerita direct lah. Saya tak kisahlah. So, itu to me is very simple. Kalau you boleh buat a project, can generate income, go ahead. Tak perlu melalui saya dah kenalkan, you buat lah. That is what Datuk Aidit buat lah. So yang menjadi permasalahan dia, produk tu saya difahamkan, Ken pernah datang sekali jumpa dengan Simon, dengan Aidit. Tapi dia tak beritahu saya lah. Dia tak beritahu saya tak apa. Betul cakap dia, benda-benda dia nak sorok, by end of the day, macam mana pun, you akan tahu juga. Dia cakap dia, kisah-kisah ni, ini bukan kisah cerita saya, ini kisah cerita perjalanan Tuhan yang tentukan. Macam mana saya tahu Ken dapat projek ni, macam mana saya tahu dia punya, apa dia panggil, formula dia. Saya dah dengan Ken awal-awal saya beritahu dia, kalau you buat dengan tujuan yang baik, mesti boleh buat. Tapi saya cakap, if you want to proceed this project, I must be in. I dah cakap dia awal-awal, jangan tinggalkan I. Panggil I, cakap dia, jangan tinggalkan I. Tapi itulah, nak buat macam mana kan. Jadi diorang buat lah. So bila dah buat tu, okey lah. Tapi macam mana perhubungan dia dengan Ken tu saya tak tahu. Dia jumpa ke, dia ada follow up ke, saya tak tahu. Sampailah satu ketika, Yang Teramat Mulia beritahu saya, dia dah dapat end product tu. Dia cakap dia dah start buat production. Oh, ya ke? Saya cakap dia. Tetapi production tu dia tunjuk pada saya. Dia tunjuk kat saya, cakap, rupanya dari yang original yang Ken buat tu, dia dah modified.
Oh, that mean dia, bila dah modified tu saya dah cakap dah. Tu cakap dia, ini kalau benda dah modified, saya cakap dia minta maaf lah. Because to be honest with you, produk ni, sebelum Ken beritahu saya lagi, masa saya jumpa pertama, saya dah beritahu Ken lah produk ni macam mana. Jadi saya tahu in and out of this product. Tapi bila dia dah ubah suai, sebab apa dia takut? Sebab Ken dah pattern benda tu. Jadi bila dia nak buat tanpa pengetahuan Ken, dia kena ubah. Jadi bila dia ubah, that is sudah lari konsep. Dia tidak lagi macam mana dunia kita. You mesti nak ada satu ni. Tak. Dunia ni tidak disokong oleh mana-mana. Dia stand on its own. Stand alone dunia ni. Itu kuasa Tuhan. Saya cakap tu, apa yang dibuat untuk air ni tu, untuk bersihkan air tak. You akan dapat minum air karat. Untuk tak percaya, buka. Buka tengok. Betul-betul dalam tu, semua benda tu dalam karat. Cakap dia. Sebab sistem tak betul, saya cakap dia. This is not kita punya tujuan asal. Dia nak komersialkan, nak dapatkan air apa dia? Alkaline water. Bukan alkaline water, air yang telah disaring dengan elektrisiti lah. Macam tu lah. Demi air tu bersih. Tak, cakap dia. You tengok air tu kotor. Walaupun dia nampak bersih, tapi keadaan tu kotor. You tengok air, tak bersih. Dia cakap, Allah. Cakap. Tu saya beri dia. This is the project. Sebelum orang tahu, saya dah tahu. Sebelum dia orang ni tahu, saya dah tahu. So, saya cakap, benda ni semua tak betul. Dia cakap dia. Bila tujuan asal tu dah tak betul, sampai ke bawah semua tak betul. Jadi di situ baru saya tahulah. Alhamdulillah. Jadi Tuhan tunjukkan pada saya sebenar warna-warna sahabat saya dulu lah. Yang si Simon tu. Saya tak membuatkan dia, tapi itulah dia. Jadi apa petunjuk yang saya dapat ketika saya, Kamarudin Amin, makan kat Langkawi tu, masa tu seminggu sebelum dia datang, yang dia dipkan roti dia dalam kuah yang saya makan, seperti kita mengambil dalam sirah Jesus, those who dip in me is a traitor. Itulah dia. So terang dan nyata di situ kebenarannya, apa kejadian di Langkawi dan apa kejadian yang depan mata saya buat tu, itulah dia. So nak buat macam mana kan? Jadi itulah ceritanya. Jadi saya tengah banyak lah nak buat macam mana kan. Tapi by end of the day, it's a failure lah. Tak tahulah berapa Datuk Aidit melabur. I pun tak tahu. I pun tak pernah tanya dia. Akan consider. I pun tak tahu. So kisah tu habis situlah. Habis kita buat kerjaan semua. Okey lah. Alhamdulillah semua. Tapi yang tak sedapnya, hari pertama kerjaan tu, Datuk Aidit tak tahulah. Yalah, kita di dalam tu masing-masing, bukan saya, dia orang ni, grup-grup ni, grup Datuk ni mungkin ada pandangan yang pemikiran yang tak sama, tak saluan dengan Datuk Aidit, saya pun tidak tahu. Sehingga Datuk Aidit tidak lagi menerajui kerjaan tu. Datuk Aidit tidak ada masa kerjaan tu. Jadi tak apa. Saya bila dah tahu malam tu, saya tak apa. Saya cakap saya teruskan dulu. Saya masih di situ. Tapi saya tidak lama lah. Setelah lepas saya dengan kerjaan tu, tu dah berlangsung. Saya masih situ, saya masih on sana. Sehingga saya dibagi tanggungjawab sekali lagi oleh Yang Teramat Mulia untuk terlibat secara langsung di dalam pertabalan Yang Tuan Musa, Tengku Mukris. Saya terlibat juga di dalam bahagian saya lah, sebab macam saya ni bahagian entertainment tu, bil pemuzik ke, dengan stage ke, lighting ke apa, saya yang terlibat. Dan saya diberi tanggungjawab untuk mengadakan persembahan lah. Itulah saya buatkan di Padang Kuala Bilah tu. Istiadat
makan bersama rakyat. Saya arrange lah, itu kereta berhias dia lah, dengan kuda dia lah, semualah saya sediakan. Yang paling hebatnya saya sediakan, bukan saya hebat lah, idea yang Tuhan bagi tu, saya dapat mengumpulkan 67 pemuzik orkestra DBKL untuk perform kat sana. Outdoor, 67 musician. Dan masa tu, yalah, baru kita tahu sifat perangai orang-orang yang berkedudukan, yang berpangkat. Tapi tak apa, saya buat. Jadi Tuhan bagi saya ruang untuk menilai, meneliti dia orang ni. Baru kita tahu, kalau kita duduk orang macam ni perangai dia, macam ni perangai dia. Jadi bila tu selesai semua, lepas tahun tu saya pun tarik diri lah, dan saya tidak ada lagi lah, saya tak nak. Dan saya tak nak. Ada sebab kita dah tahu colours, kita dah tahu corak permainan, apa kepentingan, apa itu, kita nampak. So tak apalah, biar, alhamdulillah. So tinggallah semua cerita tu. So saya meneruskan perjalanan saya sampai hari ini. Jadi saya tidak apa, cuma saya masih lagi keep in touch dengan kawan-kawan saya. Dan pada sekitar sewaktu saya masih lagi keep in touch dengan, atau in and out of that palai dengan Kelana Putra, Don Fraser ada datang jumpa saya. Mula-mula dia email dekat anak saya, dia cakap dia nak datang jumpa saya di Seremban. Saya beritahu anak saya, tak apa, beritahu Uncle Don bila dia nak datang, nanti abah akan fetch dia dekat airport. So bila saya dapat berita tu, anak saya dah tahu bila confirm datang, saya pun tunggu Don lah. Masa tu saya masih lagi dengan Datuk Kelana Putra. Jadi saya jawab Don, saya datang stationkan Don dekat rumah saya. Saya cakap, tak apa, you come and stay with me this whole holiday. So banyaklah cerita. So dia sampai rumah saya, biasalah sebab anak-anak saya semua kenal dia. So rapat dengan dia kan, isteri saya pun rapat, anak saya semua rapat dengan dia. So memanglah kita treat dia as kita punya family kan, sebab dulu kot. Jadi tapi yang tak sedap ceritanya, ketika dia datang tu, dia beritahu yang segala kekayaan yang dia miliki telah hilang dari genggaman. So dia beritahu saya, dia cakap dia lupa diri setelah ladang dia menghasilkan hasil yang baik. Selepas 2 tahun yang dia kena quarantine, produk dia punya fruits tak elok tu, lepas tu fruits dia elok, dia dapat duit banyak. Dia cakap dia dapat beli banglo tepi laut, harga berapa juta, 6 juta ke, 6 juta New Zealand dollar. Lepas tu dia ada duit simpanan banyak, dia dapat beli kapal layar tu, Josh. Dia dapat beli kapal layar. So dia mewah lah. So dia cakap dia lupa, dia start fly dari New Zealand ke Thailand. So faham je lah kat Thailand tu. So dia mengakulah macam-macam tu, cakap macam tu, cakap dia. So now what happened to you? Now dia cakap I lost everything, dia cakap. So dia datang cakap, Izan, how can you help me so that I can get back what I've lost, dia cakap. Dia nak minta tolong saya macam mana caranya untuk mendapatkan kembali apa benda-benda yang telah ada sikit lagi lah nak kehilangan. So saya cakap dia, Don, at this point of time nothing can be done. Saya cakap dia, tidak ada benda yang dapat dibantu lagi dah, semua dah
dah terlewat. Rupa-rupanya saya sedih lah kan, saya sedih sebab apa yang saya cakap dia dulu setelah dia balik pada umrah dengan Haji Kamaruddin, dah balik sana nanti dapatkan senaskah Al-Quran, baca dan you practice, pergi ke Auckland pusat Islam sana belajar. Itu yang dia tak buat lah. Dia mengaku dia tak buat. Dia tak buat. So saya sedih lah, saya sedih dia tak buat. Sebab apa? Kelalaian dia disebabkan harta melimpah ruah. Sampai waktu tu dia pun lupa pada saya. Berlupa pada saya tu saya tak kisah. Sebab itu sifat manusia. Tapi dia lupa pada Allah. Itu yang saya kesal. Saya kesal. Dia cakap dia terpaksa jual rumah dia. Dia terpaksa jual kereta dia. So sekarang ni dia cakap dia hidup hanya bergantung pada anak dia lah, Scott. Anak perempuan dia, siapa nama dia? Lupa saya anak perempuan dia. Catherine ke? Something like that lah, lupa dah. Tapi anak dia Scott lah. Sebab anak dia Scott dah balik ke New Zealand. So dia duduk anak dia lah. Itu yang dapat dia meneruskan kehidupan. So dia cerita saya semua-semua. Saya cakap, Tuhan dah bagi dia peluang, Tuhan dah bagi dia kesempatan, tapi dia tidak menggunakan kesempatan itu dengan baik, dan akhirnya apa yang dimiliki semua hilang. Tetapi Tuhan masih adil. Tumor yang di kepala dia memang Tuhan dah ambil. So dia tidak ada brain tumor lagi, tetapi kekayaan kau miliki tidak ada lagi. So saya cakap dia sekarang ni hiduplah dengan apa yang you ada. Kalau kau yakin pada Allah, Allah yang telah memberi kau kesempatan, baliklah pada Allah balik. Saya cakap dia, baliklah pada Allah. Sebab saya tidak memaksa. Tapi saya kecewa lah, saya cakap dia. So sempatlah dia duduk dengan saya bukan dua minggu lebih lah dia duduk dengan saya. Dan situlah ketika masa datang itulah dia banyaklah cerita yang terbongkar. Apa cerita yang tidak diluahkan sewaktu dia datang di Langkawi, kenapa dia kena instigation dengan Simon. Kan kita nak buat house for the convert tu, semua keluarlah, semua cerita tu keluar. Dan deal dia yang dia buat tu pun dia cakap sebahagian tu dia memang ada peruntukan untuk saya. Dia cakap dia bagi bulan-bulan. Tapi saya cakap dia, Don, I never receive any single cent either from you or from Simon. I never. Cakap dia, I tak pernah dapat pun. So dia terperanjat lah. Dia cakap tak apa. What is past. Never mind. You don't have to think about what transpired between you and Simon. You don't have to reveal or you got to tell me. No, nothing. But to be honest with you, I don't get anything, cakap dia. And I don't hope anything. And I don't want anything from you, cakap dia. What I want is that time, I want you to come back to Allah and take Allah as a God, because Allah delivered what you want. He give you your health, but in return, He give you your wealth. So, you tak jalan kewajipan kau, sewajibnya lah Tuhan ambil balik apa yang diberi pada kau. Itu saya cakap dia. So dia cakap tak apalah Izan. So masa dia nak balik tu, dia nak bagi saya duit. Dia tahulah, kita dah tahu dia tak ada duit dalam macam tu. Dia nak bagi kita duit, adakah kita nak ambil duit tu? Cakap, no. I don't want your money. Cakap dia, you can have this money back. I don't want your any single cent. As you dah datang sini, datang jumpa I'm very happy. So now at least I cakap, you boleh balik, hidup balik seperti apa yang you dapat dulu. I'm very happy. Cakap dia, hiduplah dengan tu. Carilah keredaan Allah, cakap dia. Cakap dia, you go back
Sebab apa I tak nak bagi dia Al-Quran? I nak suruh dia beli sendiri sebab biar dia berusaha. Kalau kita feed dia macam tu, dia tidak akan ada keinginan dia. Kita nak tahu keinginan dia, cakap you go to New Zealand, you go back to Auckland, you go and buy the Al-Quran, or you go to the Islamic, apa dia panggil tu? Pusat Islam. I nak suruh dia tu supaya dia ada keyakinan diri. I tak nak suruhkan dia. So dia cakap, tak apa, I will, dia cakap. So dia cakap, Izan, please take the money. No, I don't want this money. Tak apa, dia cakap, if you don't want the money, I will give to your wife. Dia cakap, sebab apa dia dah janji dengan wife, I nak beli macam-macam, tapi dia tak dapat nak beli, so dia bagi duit. Tu saya cakap, that is up to you. To me, I don't want. Cakap dia, I dah berbesar hati you datang ni, I'm very happy, cakap. Cakap dia, tak apa. Cakap dia. So, dia bagi kat bini I lah. I tak nak. So, bagi kat wife I untuk bagi anak-anak I lah. To my daughters and my 2 boys lah. So, tu I tanya dia, did you still keep in touch with Simon? Dia cakap, ya, ada, dia cakap. Tapi once a while lah, dia cakap. Tapi tidak selalu. Because dia still pushing for dia punya program tu punya return. Oh, ya ke? Cakap, tak apalah. That one is between you and Simon and nothing to do with me. So, I don't want to know. Sebab saya tak nak cerita itu tu nanti cerita melarat kan. So, that one, I leave it to you. Because, as you know, I cuma discovered you dari apa yang Tuhan ilham pada I. Habis tu Simon, dia akan pergi Singapura, jumpa satu orang ni, yang orang ni ada brain tumor, that is you. Dah. Lepas tu orang datang sini, buat tu, buat ni, I cakap dia, ada ajar you dalam Islam, aturan ni, dah. Kerja ada selesai. I dah ajar you, nak solat, Al-Fatihah semua ada buat. It's up to you to practice. So, sebab ada you practice, tak practice, is your will, not my will. Cakap dia. So, dia cakap dia okey lah, dia balik nanti, dia akan berusaha lah. Dia berusaha lah, cakap. Tapi, cakap dia, apa hal pun, yelah, cakap dia, mungkin cakap I ni, that is nothing for you. Tapi, you tak boleh ambil my words, cakap dia. Tu pulang. You buatlah balik, cakap dia. Kalau ada rezeki kau balik, kalau Tuhan terima kau, dapatlah apa yang kau hajatkan. Tapi saya rasa, cakap dia, tidaklah akan dapat sebesar seperti mana. Sebab dia, ladang dia tu besar. 48 hektar ke? 48 hektar tak silap saya. Hasil dia banyak lah. Lepas tu dia cakap dia, ladang-ladang buah-buah sana dikontrol oleh satu syarikat yang nama Zespri. Zespri itulah yang menentukan buah mana yang boleh ambil, yang elok buah. Jadi itu yang jadi masalah kat dia. Sampai dia terpaksa cagarkan tanah kepada orang nak cari duit. So by the day, he lost everything lah. So bila dia dah balik tu, yalah, sebulan 2 tu rajinlah dia hantar email, dia telefon. Then after few months, total loss lah. Dia pun tak ada hantar email. Ayah ada hantar email juga kat dia, tapi tak berjawab lah. So, terpulang lah. Hopefully, dia di bawah lindungan Allah lah. Semoga Allah memberi kerahmatan kepada Don Frazier atau Yaakob, di mana saja dia berada. Semoga Allah memberi perlindungan kepada dia. Sebab dia tak boleh nak trace dia, tak boleh nak cari dia dah. Sebab dulu ada juga dia email, boleh hantar, ada jawab, lepas tu langsung hilang lah. I don't know. Total loss lah. So, cuma kita serah pada Tuhan. Kalau dia masih ada, tak minta Tuhan beri kerahmatan pada dia. Itu sajalah. Masa tu pun umur dia pun dah, I think 60 lebih kot. 65. Kalau ada sekarang ni, berapa tahun kan? Tak tahu lah, kalau umur dia panjang, Alhamdulillah. Kalau tak ada, Tuhan lah.
beri kehormatan pada dia. Itulah cerita dia. So, berbalik kita ke sekarang ni, yalah, nak buat macam mana dah 4 bulan ni, kes COVID tak habis lagi. So, saya ni biasa je kan, tak ada apa. Adalah yang saya nak share ni, saya tak tahulah, ini mungkin rezeki saya kan. Rezeki saya, anak saya kahwin dengan orang Malaysia, tapi orang Malaysia ni duduk Singapura. Lama lah, dia duduk sana Singapura masa age dia orang 18. Mak ayah dia Singapura kan. Bapak dia orang Melaka, mak dia orang Singapura. Jadi dia duduk dengan mak dia lah kat Singapura. So, tapi dia tak ambil kerakyatan Singapura. Dia cakap dia maintain nation sebab dia kerja kat sana. Tapi unfortunately dia, yalah, masa dia kahwin tu saya ada nampak lah dekat bahagian pipi dia tu macam besar sampai ke leher dia kan. Saya rasa macam kelenjar. Tak tahulah sebab dia tak check. Tak apalah. Dia cakap, saya tak ada milih kan. Saya cakap, anak saya kalau suka terpulang. Cakap, abah tak ada ni. Tuan tanya macam mana kelenjar tu, tak apa. Cakap dia, yang itu semua urusan Tuhan kan. Kalau rezeki tu, dia tak apa. So, dia orang kahwin lah. Tapi 2 tahun lepas tu, dia punya kelenjar tu yang kita nampak macam kelenjar kan, makin membesar lah. Makin membesar. So, sampailah satu tahap tu, nampak memang very big lah. Bengkak besar kan. So, cakap kat dia, why don't you go? Yang saya suruh tu sebab apa? Masa tu kita pergi holiday dekat Tioman kot. Dekat, Tioman. Yang kita pergi kat Kota Tinggi, naik boat tu, Tioman, yes. So, masa tu, suara dia dah tak keluar lah. Suara dia dah tinggal angin je. So, dia cakap, Jamil, ni besok dah balik dari cuti ni, dia pergi hospital, pergi check. Tengok apa masalah dia. So, dia cakap, baiklah abah, dia cakap. So, habis cuti, dia pergi balik Singapura, dia pun, alhamdulillah, dengar cakap abah dia kan, pak mentua dia. Dia check, confirm dia, yang tu dia kena cancer. Nose cancer lah, apa dia panggil lah, ENT. Macam tu lah, dia cancer. Stage dia masa tu dah 4A. Suara dah tak keluar dah. Yang keluar angin je. Macam tu, suara angin je. Allah Akbar. So, bila dah pergi check tu, adalah 3-4 kali pergi check. So, doktor dah tetapkan dia kena buat kemo lah. Sebab bagi dia dah terlampau serius kan. So, dia kena buat kemo. So, dia balik sini ya. Dia balik sini sebab dia akan every week dia balik sini sebab anak I duduk kat sini lagi. So, dia every week dia balik lah. Masa tu, dia beritahu, bah ni nak kena buat kemoterapi. Lah kita yang tak tahu kemoterapi ni, kita tak tahu macam mana dia punya treatment kan. Kita ingat kemoterapi ni, masuk yang tu, terima panah tak. Rupanya kemoterapi ni, dia akan taruh ubat dekat vein kita, dekat urat tangan kita tu. Satu urat tu, tapi ada 4 ubat. Ada 4 ubat kat tangan. Kat vein yang besar tu. 1, 2, 3, 4. Dan ubat tu dia akan masuk selama 4 jam. Dan bagi orang yang dah melalui kemoterapi ni, dia cakap sakit na'udzubillah. Lepas tu panas, batu muntah, pening, segala ada. Dalam masa 4 jam tu, buat bayang tu kena menghadap tu. Satu ni, 4 cabang. 4 ubat di satu urat darah kita.
So dia cakap, oh macam tu ya, okey macam ni. So dia tanya, abah nak buat macam mana abah, cakap dia. Okey, tak apa, macam ni saya pun ajar dia. Tapi alhamdulillah lah, sebab dia anak saya tu yang tua tu, saya dah ajar. So dia pun dah saving dia punya Al-Fatihah masa tu dah masuk 14,000 kot. 14,000. Dah masuk 14,000. So bila saya dah, yalah, kita ni selalu minta kat Tuhan kan, tanya macam mana nak memudahkan dia supaya dia tidak melalui saat-saat getir ni lah, kesakitan ni apa ke. Jadi macam mana, saya bertanya, saya duduk solat, tanya, munajat, minta. So nampak. So dia kena ada buat 20,000 Al-Fatihah. So dia nak suruh suami dia nak buat 20,000 Al-Fatihah. Keadaan macam tu dah too short of time, memang tak dapat lah. So memandangkan, dia cakap tak apa, sebab isteri you pun dah ada 14,000, cakap dia. So yang kita short bukan 5,000 lebih. 5,000 lebih, cakap dia, tak apa. Munajat, minta. Okey, alhamdulillah dapat indication. Okey, kenalah buat 5,000 tu. So cakap lah dia, okey, Jamil kena buat setengah, Kak Long kena buat setengah, nak genapkan 20,000 sebelum sampai hari dia nak buat kemoterapi tu. So too short of time lah. Cakap saya lagi 2 minggu kot. 2 minggu ke 10 hari yang tu lah. So saya cakap dah, sebelum tarikh tu nak kena habiskan 5,000 lah. Nak genapkan angka 20,000 Al-Fatihah tu. So wife dia dah ada saving 14,000 lebih. So ada kat 5,000 lebih nak buat lah. So cakap dia, from today you kena kira lah, kena count. Buat setengah dulu. So dia cakap lah, tak apa Bas, Jamil akan cuba selesaikan Al-Fatihah tu. So dia pun buat lah. 10 hari tu dia buat. Hari yang last tu, sehari sebelum dia nak pergi tu, dia shot di berapa? Kat 500 kot. 500, so saya paksa juga. Tak apa, siapkan hari ni, habiskan 500. So sehari sebelum dia nak pergi buat kemo tu, complete lah. Husband and wife tu buat kumpul Al-Fatihah dia, semua dah ada 20,000. 20,000. So saya pun cakap tak apa, since dah ada Al-Fatihah dan 20,000, okey, besok Jamil pergi hospital, Jamil baca ni. Saya tak suka baca panjang-panjang pun. Masa Jamil tu dia kena buat apa? Nak keluar rumah, dia kena baca Al-Fatihah. Mula-mula dia kena baca Al-Fatihah mak dia, Al-Fatihah kat bapak dia. Lepas tu dia kena baca Al-Fatihah. Lepas tu sepanjang jalan dia pergi sampai hospital tu, dia kena baca, dia kena zikir lah, La ilaha illallah. La ilaha illallah sampai hospital. Sampai hospital, cakap dia kena buat zikir tu, jangan berhenti. Dia buat. So sampailah dia masukkan ubat tu lah. So dia buat kemo tu 4 jam. So masa tu wife dia, anak saya pun pergi sana lah sebab teman dengan dia kan. So bila dah habis tu, malam tu dia beritahu. Dia cakap, anak saya tahu, tadi Jamil dah buat semualah dia punya kemo. Sebab dia kena buat berapa cycle lah. Buat berbelas kali jugalah dia buat. Dia berbelas kali. Kat Malaysia ni buat hari-hari. Hari ni buat, besok buat macam tu lah. Atau 2 sekali. Sana tak ada. Dia bagi time. Itu yang bagus dia. Alhamdulillah lah. Tapi dia cakap surprise lah. Cakap, selalunya orang yang buat kemoterapi ni,
Nombor satu, bila dia tu badan dia akan panas. Dia akan muntah, dia akan pening, tak ada selera nak makan. Lepas tu bila cucuk tu, ubat tu masuk tu memang sakit, dia cakap. Tetapi benda ni sebaliknya berlaku pada Jamil. Dia cakap, dia cakap, macam masa tu, malam tu dia telefon, dia cakap, bila masuk je, doktor dah masukkan ubat 4-4 tu, saya cakap, saya masih jalan sambil zikir. Saya rasa tak sampai 3 minit, saya terus terlelap. Tak sedar diri dah. Yang dia sedar apabila dah habis. Jadi dia cakap dia tak rasa sakit tu. Cuma sakit cucuk tu dia rasa lah sebab pin tu masuk kan. Needles tu masuk dia akan rasa lah. Tapi bila ubat tu masuk dalam masa 3 minit tu dia tak rasa dah. Rasa tak sakit. Dia rasa dia terus tertidur. Dia cuma jaga selepas benda tu habis. Yang miracle lagi dia cakap, lepas tu dia lapar. Dia tak ada pening, dia tak ada panas badan, dia lapar. So dia cakap lepas tu dia pergi makan. Dia pergi makan semua. Orang lepas kemo memang muntah. Tapi saya tak ada bahan, dia cakap. Alhamdulillah, dia cakap. Cakap tak apa, alhamdulillah Tuhan dah permudahkan urusan kau. So jangan lupa, ni the next ni lagi berapa hari, minggu depan kau kena buat, besok lagi tu buat, from today you kena buat banyak la ilaha illallah lah. So but from today onwards, you dah buat ni, malam ni start, terus buat air teh sejuk. Cakap dia teh sejuk sebab apa? Sebab nak menyejukkan badan kau. So doktor dah check dia punya tempat vocal cord kita tu, sebab kotak suara yang macam apa tu, dia ada dua. Satu tu dah paralyzed, satu tu yang hidup. Itu yang dia, suara dia tak keluar tu, tak ada suara. Dah tak ada suara. So dia cakap pun macam kita dengar dah macam dah pelat kan, macam orang lidah keras. Lidah dah keras tak boleh nak cakap. Jadi sebut pun kita pun tak tahu pada sebut kan. Dah sampai tahap tu. Cakap tak apa, cakap dia, start from today onwards, you have to drink teh sejuk without sugar. Every day you minum. So dia amal lah, malam-malam wife dia akan buatkan air tu sepanjang treatment tu. Sepanjang treatment dia buat kemo tu, itulah. Dia tak ada pening, dia tak ada muntah, dia boleh makan, dia boleh drive. Itulah kuasa Tuhan. Semasa dia buat kemoterapi. Masa kemoterapi tu dia cakap betul lah. Dia cakap dia boleh makan, tapi dia cakap masa tu dia boleh rasa lagi. Dia cakap tak apa. Lepas tu bila dah habis tu dia kena buat berapa cycle lah? 3 cycle kot. Buat radioterapi pula. Radioterapi tu tolong dia sebab apa, dia akan bakar yang apa, sebab dia ada kat tengkuk kan. So bila tengkuk ni kat nose belakang tu sampai telinga tu dah bengkak. So dia kena macam radiation lah situ. So dia buat tu apa lagi, macam terbakar lah radiation tu. So that is the last trip dia kena buat kan. So bila masa tu, yalah anak saya tak boleh duduk lama kat sana. Sebab apa, dia boleh duduk on sebulan-sebulan. Sebulan dah masuk, 3 bulan masuk, sebulan kena keluar, lepas tu kena tunggu berapa, macam tu lah. Dia ada time period, tak boleh masuk all the time kan. So dia sebulan sekali, sebulan keluar, masuk balik, macam tu lah. So masa time kemoterapi tu, anak saya tak dapat tunggu sana lah. Sebab dia dah kena balik, sebab dia dah sebelum tu dah tunggu husband dia. So dia kena jalankan diri dia sendiri, pergi sana lah buat kemoterapi. Buat radioterapi. Satu leher tu kat belakang tu je lah, kena hari-hari benda panas kan. Terbakar lah. Terbakar kulit-kulit tu mati lah. Hitam kan. Lepas tu mulalah kulit tu tanggal. Bila tanggal, mula dia balik tu di sini. Setelah habis dia punya kemoterapi, dia punya radioterapi, dia balik sini.
ada besar kuku tu lah, dia punya luka tu nampak. Tapi yang leher hitam, leher tu dah memang hitam lah. So balik, kecil je kita nampak lah. Tapi kita dah nampak lah yang keliling tu, leher tu dah hitam, dah terbakar kan. So tak apalah, kita cubalah beli ni. Sebab doktor tak ada bekalkan apa-apa ubat ke, tak ada. Doktor siapa tak ada bagi ubat untuk kebakaran tu. So saya cuba beli tu ubat yang sebab yang ada terbakar tu, entah aloe vera gel tu kita beli tu kan. Tak mau jalan lah, saya cakap. Tu hari kedua, ketiga nampak daging tu jatuh. Dah nampak lah. Daging kulit terbakar dah jatuh. So mula merah. Merah leher tu. Leher tu dah merah. Sebab kulit dah tak ada. Daging pun berair. Keliling tu. Keliling leher. So kita tahulah yang elok ni. So saya cakap tak apalah, saya akan carikan aloe vera, pokok aloe vera. So dapatlah anak buah saya hantarkan sepasu. Lepas tu ada lagi satu, dia bagi satu rumpun lagi, saya tanam. Sini ada berapa? Adalah kelopak dia ke-7, kat sana tu ada ke-7, kat 14 lah, 14 ke 15 lah sama around there. So every day saya beritahu anak puan saya, you ambil aloe vera tu, you kikis, ambil gel dia. Gel lepas tu you lumat kan, you sapu every day. You sapu tempat tu yang terbakar tu semua. Tak ada ubat lain. Itu saja. Tapi air kena minum air TO sejuk. Minum air TO sejuk saja. So dengan aloe vera. So every day lah dressing. Pagi, tengah hari, sebab dia taruh gel tu, dia kan bila kulit dah habis tengah daging tu terbukanya tu air kan keluar. Air tu kan keluar. So you kena lap lah. Lap. So dia taruh gel, gel kering tu nanti. Malam nak tidur, cuci, ambil Dettol, cuci kat tepi-tepi, cuci dalam tu pedih lah kan. Sebab dia dah nampak lah, dah kudis lah. Dah dalam kan, dah nampak merah kulit daging-daging tu. So, cuci tepi tu dengan Dettol, baru taruh jelly tu, aloe vera. You bayanglah leher dah penuh. Alhamdulillah, 14 hari bersih, elok. Tak ada lagi dah. Terbakar tak ada, 14 hari. Mana yang mula, itu yang last sekali elok. Itulah dia. So elok lah leher. Dia sampai leher tu, alhamdulillah. Frasa kedua, bila dia dah buat terapi yang bakar tu, kemo dengan apa dia panggil, Allah Akbar. So dia rasa dah tak ada. Dia rasa dah tak ada. So dia cakap dia tak makan, tak ada selera nak makan. Dia nak makan tapi tak ada selera sebab tak ada rasa. Oh ya ke, cakap dia. So tak apa, jamin cakap dia, untuk energy you have to eat lah. Tapi dia tak nak makan, dia tak. So dia beli susu lah. So doktor ada propose to beli susu. Susu Ensure Gold tu. Tu dia minum lah. Sebab yalah, you tak makan, so macam mana body nak kuat kan. So dia tak makan, dia minum susu je. Lepas tu dia rasa dah tak ada, dia tak boleh makan. So bila dah healing tu, cakap tak apa, ni dia rasa tak ada, makan tak ada. Saya cakap tak apa, start from today onwards, untuk ni. So cakap tu, cari ubat dia, dapat jumpa ubat dia adalah Pria. Pria. So cakap dia, Pria ni akan makan hari-hari, bakar. So makan hari-hari, dia akan datangkan slowly, dia akan recover, dia akan dapat balik diri rasa. So dia buatlah makan sebulan lebih dia makan. Dia cakap, Alhamdulillah dah ada ujung tu, dah ada rasa-rasa sikit. Dia cakap. Sebab dia cuti lama, setahun dia tak kerja. Selepas kemo tu setahun dia tak kerja. Tu yang duduk sini tu. Sebulan tu dia dapat dia rasa lah. Habis suara tak ada lagi, suara sikit je. Dah habis tu, dah ada deria rasa tu, baru cakap
Nak datangan tu, saya beli apa tu, macam peri yang besar tu kambas yang kambas tu, makan kambas tu pula. Dah makan kambas tu, dan minum air TO tu, dengan peri. Alhamdulillah, menjelang lagi 2 bulan dia nak start kerja, suara dah keluar. Yang benda tu yang doktor tak boleh brain, yang dia cakap miracle, dia punya kotak cakap tu lah. Satu tu dah paralyzed. Tapi dia cakap paralyzed, macam mana kau boleh cakap? Bila satu cakap tu, kalau satu tu paralyzed, satu tu hidup, you boleh cakap tapi you akan cakap tak betul. Sebab lidah you tu dah keluh, dah keras. Tapi dia lidah dah tak keras lah. Lidah dia dah tak keras, dia dah boleh cakap. Tu yang doktor tak boleh nak cari dia, tak boleh nak cari apa lah. Dia cakap tak tahu macam mana. Dia cakap semua kes-kes yang ada ni semua tak boleh. Kalau tu dah mati, satu tu dah paralyzed, memang bercakap susah, tak boleh cakap. Tapi dia cakap macam mana Jamil suara boleh keluar balik. Tu yang dia tengah fikir, dia pun tak tahu sampai hari ni. So Jamil punya counting kanser dia tu ada kira berapa dah, macam dot lah, kita panggil dot lah. Dia pada 98,000 cancer cell. Yang baru bulan lepas dia pergi buat MRI, ada tinggal 200 kot, atau less than 200 yang tinggal lagi. Benda tu yang dekat mula-mula tu, yang ada kat leher tu yang ada. So sekarang ni doktor beritahu sama ada doktor nak buang ataupun tak perlu buang. So ni kena tunggu lah. Alhamdulillah, daripada sel kanser dia, sel kanser dia ada 98,000. Masa tu dah mula dah melarat dah. Dia dah sampai vein dah masuk paru. Dah sampai ni, dah melarat lah. Sebab dia dah tumbuh lain. Tapi Alhamdulillah, syukur Tuhan dah buang tu semua. Cuma tinggal kat tempat yang ibu dia lah, tempat mula-mula tu. Itu yang tinggal lagi. So saya cakap tak apa Jamil, ini ubat dia satu je. Tuhan tinggalkan kat situ macam Abang Hafiz kau. Kenapa Tuhan tinggalkan dia punya tumor kat situ sampai hari ni ada, supaya kau ingat kat Tuhan. So you kena buat, kena ingat Tuhan banyak-banyak, supaya benda tu mengingatkan kau. Dia akan hilang. Kalau dia ada pun itu, dia tidak akan memudaratkan kau lagi. Dengan syarat kau kena ingat pada Tuhan. So now Tuhan is giving you second chance. Macam mana Abang Hafiz kau, Tuhan bagi peluang kedua untuk meneruskan kehidupan. So tiap manusia, insya-Allah, kalau balik ke jalan yang benar, balik pada Allah, kembali pada Al-Quran, mengingati banyak-banyak Allah, ingat pada ibu, ingat pada bapa, buatkan kebaikan, banyakkan solat, banyakkan sedekah, ikhlaskan perbuatan, ikhlaskan diri, fikir yang baik-baik. Semuanya adalah kerana Allah. Kalau kita berserah pada dia, kita ingat pada dia, insya-Allah dia akan ingat pada kita. Sebab itu pun dia janji, kau ingat pada aku ingat pada kau. Macam tu. Selagi kita mahu berkasih sayang dengan Allah, Allah dengan rela akan kasih pada kita. Sebab dia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia memang sayang kita. Cuma kita yang tak sayang dia. Manusia tak sayang dia. Berapa ruginya manusia tak sayang Tuhan. Berapa ruginya manusia kalau tak ingat Tuhan. Berapa ruginya manusia kalau tidak menyebut nama Tuhan. Jangan bila terperanjat Allah, masa tu tak guna. Kita mesti ingat Allah di waktu kita sedar. Bukan kita tak sedar. Macam kita terperanjat tu, kita tak sedar, tersebut. Tapi kita nak kena sebut nama Tuhan, kita ingat Tuhan waktu kita sedar. Itu adalah lebih baik. Itulah menunjukkan kita ingat Tuhan kita setiap waktu. Dan sebelum, Alhamdulillah, 1 jam. Alhamdulillah, tak apa, saya berhenti dulu hari ini. Dan saya akan sambung lagi untuk kisah yang lain. InsyaAllah, ada lagi banyak-banyak saya nak perkatakan. Saya sidahkan di sini dengan
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah rabbil alamin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.